15. 15. Ya. Dah boleh beritahu Dah boleh start beritahu. Baik. Bismillah, bismillah, bismillah. Boleh? Bismillah, bismillah, bismillah. Dah, bismillah. Tak ada suara. Bismillah. Boleh? Ada. Bismillah, bismillah. Bateri ke apa? Tak apa, test. Boleh. Bismillah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Surau An-Nur Section 20 Shah Alam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpah kurniaannya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, khususnya nikmat iman wal Islam, dan teristimewa kita dilahirkan sebagai umat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Dengan kurniaan yang Allah berikan ini, nikmat yang tak ada tolok bandingnya, justru kita perbanyak syukur kepada Allah. Bila sebut syukur ini, kita akan teringat 3 perkara ataupun 3 ayat Al-Quran yang mana kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia ada kait mengait. Satu ayat 2 perkara. Satu ayat 2 perkara. 2 perkara kait mengait. Tidak boleh bercerai tanggal antara satu sama lain. Iaitu yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau dia claim, dia dakwa kata dia taat pada Allah, dia tak taat kepada Rasul, itu ketaatan pada Rasul yang bohong. Atau dia taat pada Allah tapi dia tak taat pada Rasul, dia taat pada Allah hak bohong. Tak betul lah. Itu satu. Ayat yang kedua, aqimus salah wa atuz zakah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka barang siapa yang bersolat dan mampu untuk berzakat namun tidak berzakat tapi dia solat, maka solat dia tak diterima. Ataupun dia berzakat, orang pemurah, tapi tak semayang. Tak semayang. Ada orang tak zakat, orang zakat tak semayang. Ada orang solat tapi tak berzakat. Ada orang puasa tapi tak tak solat dan sebagainya. Ada, memang ada. Jadi kalau dia jenis tadi kita kata berzakat tapi tak bersolat, maka zakatnya tak diterima. Dan yang ketiga, nak kait dengan syukur yang kita awal tadi cerita kat muqaddimah, iaitu orang yang mana disebut di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepadaku, yakni Allah, surah Luqman tak salah saya, dan bersyukur kepada kedua orang tua kita, mak pak kita. Jadi disebut oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ni tok guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni banyak guru. Kita kalau nak jadi orang alim, antaranya ramai guru. Yang betul lah, cari yang benar. Baik, ahli sunnah wal jamaah. Imam Sufyan bin Uyainah itu berkata ketika mengomentar tentang apa yang diberitahu oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya cara bersyukur kepada Allah ialah dengan yang tadi, anishkurli, bersyukur kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah dengan menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Ayuh, itu. Dan bersyukur kepada orang tua kita, mak bapak kita, mendoakan mereka 5 kali sehari semalam. Masya Allah, tabarakallah. Justru dibahas lagi oleh ulama. Tadi solat kan, memang kita, kalau dia kata dia syukur, dia kata dia syukur, dia mesti solat. Bukan kata alhamdulillah sekadar semata. Kerana syukur itu ada 3. Syukur di lisan sahaja, lidah menyebutkan. Yang kedua, syukur di hati kita, dan syukur pada anggota tubuh badan kita. Jadi kalau syukur di lisan saja, yang disebut apa yang disebutlah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kalau siapa ingat, kalau kita mendalami dalam pengajian berkitab, bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah tu terbahagi kepada 4, iaitu Allah memuji akan Allah. Kalau kita ngaji kitab kan, pengajian berkitab biasa syarah kepada basmalah, bismillahirrahmanirrahim, syarah dia 1, 2, 3 sekian. Bismillah, basmalah tu kenapa ulama mulakan penulisan kitab dengan basmalah? Yang pertama kerana mengikuti Al-Quran yang mulia. Nombor 2 kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syarah dan seterusnya. Kemudian bila masuk hamdalah, kerana kalau kita tulis kitab, ini merupakan rukun penulisan kitab. Yang pertama basmalah, yang kedua hamdallah, yang ketiga syahadatain, yang keempat salawatu ala nabi, minta ada 5, yang kelima amma ba'd, ada 5. Jadi kalau kita tulis kitab, dia ada benda ni,
basmalah, hamdalah, syahadatain, salawatu ala nabi, dan yang kelima amma ba'd. Dan ada pun selepas itu, kalau kita ngaji kitab Jawa itu terjemahan dia, dia disebut sebagai lafzul intiqalat, lafaz yang memisahkan antara pendahuluan dengan isikan kandungan. Disebutkan yang mula menulis tu Nabi Dawud alaihissalam. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dalam penulisan dalam surat yang dituliskan. Ala kulli hal, tadi kita sebut alhamdulillah, iaitu ada 4. Allah memuji Allah, Allah memuji akan makhluknya, makhluknya memuji akan Allah. Macam kita zikir tadi, subhanallah, 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 gitu. Alhamdulillah. Kita Allah memuji Allah ada disebut dalam Al-Quran banyak, soal bagi contoh, terlalu banyak di dalam Al-Quran. Contoh ketika mana Allah berbicara secara langsung dengan erti kata Allah membukakan hijab, Nabi Musa alaihissalam dapat dengar kalam Allah yang sedia ada ketika mana Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, yang bermaksud sesungguhnya aku adalah Allah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Apa lagi? Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Ni kalam Allah yang sedia ada. Kalau ditanya gimana lagu, maknanya ketika mana Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Turi Sina 30 hari tambah 10 hari, 40 days, Allah bukakan hijab, dapatlah kiranya Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada. Kemudian Allah memuji makhluk terlalu banyak. Nabi dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, betul atau tidak? Kana khuluqin azim, mempunyai akhlak yang agung, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Itu untuk Nabi SAW saja. Banyak lagi untuk Nabi-Nabi yang lain, untuk orang-orang yang soleh yang lain, disebut di dalam Al-Quran. Masalah Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah tadi kita sebut, dan makhluk memuji makhluk kembali kepada Allah. Apa makna makhluk memuji makhluk kembali kepada Allah? Kita puji sahabat kita, kita puji kenderaan dia, kita puji rumah dia, kita puji akhlak dia, kita puji pencapaian dia. Kalau kita orang beriman, apa kita faham? Pujian itu walau kita sama puji sama kita, tetapi kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab apa Ji? Sebab yang memberinya adalah dia. Baik, kembali kita tadi sebut anishkurli wali walidaik, bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tua, mak bapak kita. Doakan mereka 5 kali sehari semalam. Justru ada ulama, khususnya kalau di Hadramaut, bila mana setiap kali selepas azan, lepas doa yang biasa kita baca dan diakhiri dengan mahmud alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad, ditambah oleh para alim ulama dengan doa khusus untuk pengampunan dosa kita dan mak pak kita, iaitu doa yang diambil daripada Al-Quran, rabbighfirli wali walidaik. Ni cara kita nak belajar. Duduk dalam majlis ilmu, yang pertama nak belajar, niat dan beramal ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi kita nak upgrade, apatah lagi kita baru lepas Ramadan, mesti kita kena upgrade. Tu. Jadi apabila azan itu, kita tahu bahawasanya junjungan besar bagi Nabi SAW. Ini saya pesan pada diri saya sendirilah. Benda ni nak buat mesti nama dia mujahadah. Apa makna mujahadah? Kita nak kena buat itu mesti kadang-kadang time azan itulah dia rasa seronok nak berbual. Gitu, boleh faham tak? Dia rasa sedap, gatal, bukan gatal tekak ni gatal apa, nak kahak ke apa, dia nak bercakap. Siapa saya sebut kat sini pasal peti suara kita sini, lidah kita ke yang berbicara, dia menyampaikan saja getaran frekuensi begitu begini, kaitnya dengan kita ni vocal cord. Tu betul saya kata gatal tekak nak menyembang, masa tu dia nak sembang. Jadi kita kena tahu time, kita kena tahu time kita nak menyembang.
Tu kita kena tahu. Betul tak? Ke salah saya cakap Haji? Betul kan? Kita ada time, dia ada time. Jadi waktu azan tu dengar. Kemudian jawab. Sebab Nabi suruh kita jawab. Baik. Sebab apa kelebihan dia? Kelebihan dia apa dia? Kerana bila kita dengar dan kita jawab, dan kemudian kita berdoa sebagaimana doa yang Nabi SAW anjurkan kepada kita, perintah kepada kita, maka Nabi akan beri syafaat kepada kita. So sebab tu ulama banyak tekan benda ni. Pasal apa? Antara cara yang paling mudah untuk dapat syafaat. Pasal kita mesti kena dapat. Mesti kita. Pasal kita terlalu banyak dosa. Tu. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dengan istighfar kita, taubat kita, dan perbuatan amalan soleh kita, ya. Amalan soleh kita yang kita buat boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Bahkan kita hari itu di bulan Ramadan yang disebut ada 3 hadis yang saling berkait-ngait, ya. Man shoma, satu lagi riwayat man qama, satu lagi riwayat man qama fil lailatul qadr. Yang pertama, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Satu lagi riwayat man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang bermakna 1-2 hadis itu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan keridaan Allah, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat yang lain, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan solat malam, yang maksud solat malam ini adalah tarawih. Tak ada dah tarawih. Lepas tu malam tu kita nak main Ustaz dah. Malam kita nak main tu, kuliah saya patut malam tu, tapi dia kata gaya terkejut. Tak ada Ustaz, kita takbir lah, kata. Aku takbir tak apa, saya takbir sini, hampa takbir sana, kata saya. Cuma satu perkara, kalau kita benar-benar nak berjalan menuju Allah Ta'ala, satu benda yang kita kena faham, malam tersebut terkejut raya ke terkejut Ramadan berakhir? Saya ulang sekali lagi soalan. Ini soalan mudah ni, belum tanya soalan-soalan lagi. Soalan tak tanya, tapi soalan ni mudah saja. Soalan belum lagi, saat lagi. Tu. Soalannya ni tanya pada hati kita, kita terkejut ni, malam ni dah raya. Tu, malam ni raya. Ataupun kita terkejut telah berakhirlah Ramadan. So kita tanya pada diri kita sendiri, takat mana kita, besok tak masak lagi ke? Dia bukan mempertikaikan, jangan salah faham, jamu tetamu, bagi orang makan kan benda yang baik. Tapi sejauh mana kita, keterikatan kita pada Ramadan itu tak terasa? Galat tak? Galat di situ. The keyword is galat tak rasa? Ramadan. Because kita anticipate malam tu apa? Bukan saya anticipate malam tu tazkirah tak? Malam tu kita nak ada apa? Ada Ramadan tu, Ramadan. Gitu, boleh faham tak? Ramadan tu, it's not the same. Lepas tu tak. Subhanallah. Cuma di situ. Cuma ini kelebihan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam raya hari hari jangan sia-siakan. Ustaz, you talking about benda hak past, benda hak lepas. Ya dah lepas, tapi ada tak present dengan future? Ya, insya-Allah. Because we never know, kita takkan tahu esok lusa macam mana. Tak ada siapa yang tahu, tapi kita boleh buat preparation tak? Ya. Kotlah panjang umur kita, apa kita kena buat, apa boleh kita buat, apa selepas Ramadan. Sebab memang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antara Ramadan ke Ramadan, antara Jumaat ke Jumaat, antara solat ke solat, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa seorang itu selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Senang cerita, pintu taubat masih terbuka, betul ataupun tidak? Bila tertutup? Kalau saya tanya soalan, mesti dia ada jawapan, clue mesti saya bagi. Bila dia tertutup pintu taubat itu, matilah. Apa yang lebih tepat, apa dia? 2. Cuba kita ingat-ingat. Pasal apa kita cuba kita ingat benda penting? Benda penting 2. Pertama, kalau sebut mati dah out dah, habis dah. Ni disebut sebelum nyawa tiba di kerongkongan. Kerana bila nyawa sudah tiba di kerongkongan, kata alim ulama,
dah tidak ada guna taubat. Pasal apa bang? Pasal pasti dia dah mati, pasti dia akan mati. Hukum adat dia begitu, dia akan menghembuskan nafas dia yang terakhir. Sebab tu selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah, saya kata orang Melayu kita ni halus bahasa dia. Bila orang putih dia kata till his or her last breath, nafas terakhir kan. Tapi orang Melayu kita lebih halus bahasa dia. Apa dia? Hingga hembusan nafas terakhir. Pasal apa Tuan Haji? Pasal bila orang nak mati, dia dah tak inhale dah, dia tak tak dah, there's no, tak ada dah inhale tu, tarik nafas tu tak ada dah. Sebab apa? Yang last sekali last nak tak ada dah, habis hak tu last tu disebut hembusan nafas terakhir. Halus bahasa kita, subhanallah. Di situ Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu bila saya dan sahabat-sahabat kita, contohnya guru kami Syekh Abu Zaki, ketika kita di Hadramaut, ya, rakan-rakan kami, sahabat-sahabat, para asatizah ataupun pelajar daripada barat, or westerners lah, dia pun panggil westerners. Tapi kadang lucu juga kan, bila Singaporean pun dipanggil westerners juga, pasal mereka cakap putih kan, westerners. Itu kelakar kadang. Ala kulihal, ya. Jadi hak westerners tu, depa bila kita baca kitab jawi kita bang, kitab jawi kita, Munyatul Musalli, Faridatul Faraid, Penawar Bagi Hati, apa nama, dan banyak lagi kitab-kitab, and then kita bacakan in English, kitab jawi, kita syarah in English, kita syarah, mereka sangat kagum. Mereka kata, begitu ghibtah. Apa makna ghibtah? Cemburu yang dibenarkan syarak lah. Cemburu, dibenarkan syarak. Kerana kita telah ada apa dia? Sejarah ilmu tu dah lama dah. Dah ada kitab yang tersusun dengan rapi, begitu teliti perbahasan. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Sabilal Muhtadin dalam bab fiqh ibadah karangan Syekh Arsyad Al-Banjari, perbahasan dia memang tuntas sekali. Subhanallah, dah diambil daripada perbahasan kitab-kitab yang tinggi di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kitab jawi, permasalahan masail tu kita dah belajar. Tu saya bagi satu contoh, tapi jawapan tak bagilah, jawapan kuliah nanti kita bagi. Tiba di air dua kolah, cukup ngam-ngam dua kolah, kemasukan tikus, contoh bangkai, bukan hak berenang tu, bukan Mickey Mouse tu, bangkai ngam-ngam diceduk, ngam-ngam air tu ngam-ngam, kemudian diceduk, ceduk dengan gayung ke apa ke, apa hukum air yang tinggal, apa hukum air kat dalam, macam mana, gitu. Tak apa, ada rezeki ni, kita ada cuti-cuti umum nanti kita mai lagi insya-Allah. Ada perbahasan dia tu. Kalau kita lah ni sibuk pasal reverse osmosis kan, dia tak sebutlah reverse osmosis tu, tapi dia ada perbahasan dia yang boleh kait kias dengan apa yang berlaku. Subhanallah, padahal tu dah 200 tahun punya cerita, 200 tahun punya cerita, hampir 200 tahun. Tu. Jadi bila kita sedar Ramadan bau-bau ni umpama direnggut, maksud dia tak, dan kita nak say goodbye lah, nak tarik handbrake ke apa, tak ada, tiba-tiba pergi. Pasal apa tiba-tiba pergi? Kita dapat tahu pengumuman lepas maghrib, betul tak bang? Lepas maghrib. Makna kata kalau kita anticipate lah besok tu bukan raya, rupanya besok raya. Dia. Kalau orang itu dia kata sandak, dia kata ya Allah, berakhir dah Ramadan. Tak ada yang seumpama. Cuma tadi saya sebutkan umat Nabi Muhammad SAW, kita diberikan kelebihan apa dia tadi? Malam raya tu antara malam yang mustajab doa. Malam yang kita hidupkan malam tersebut. Hari tu, Ustaz ni cerita dah lepas. Ya dah lepas, nanti raya haji ada lagi. Faham? Raya puasa nanti kalau panjang umur kita ada lagi, jangan ketinggalan. Tu maksudnya. Tu namanya peringatan demi peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna kepada orang beriman. Maka kita ingat, sama macam hari ni hari Isnin kan, betul? Semalam kemarin Sabtu. Baik, perasan tak antum semua, hari Sabtu baru ni hari apa?
hari Sabtu ni hari kenduri lah Ustaz kan, sebab minggu lepas orang dah sibuk balik kampung. Oh gitu. Tak apalah, betul lah dia cakap tu. Tapi apa di sebalik dia? Semalam kemarin hari Sabtu, siapa ingat? Kemarin. Today is Monday, cuti, public holiday. Orang cakap Monday public holiday Ustaz ini. Today is Monday, cuti, Wesak. Oh okay, fine. Tapi apakah hari ini sebenar? Okay. 2 hari lepas hari apa? Sabtu. Ulang 2 kali dah Ustaz, 3 kali. Apa hari-hari apa Sabtu tu? Oh, hari putih. Masya Allah. Tu tiap-tiap bulan. That's why apa yang kita nak hari ni, apa selepas Ramadan. So apa selepas Ramadan, makna kesinambungan Ramadan. Ini yang kita nak beritahu pada pagi ni insya-Allah. Maknanya apa yang kita buat pada Ramadan, apa kesinambungan selepas Ramadan. Di situ. Sebab tu saya sebutkan tadi, sejurus selepas berakhir Ramadan masih ada peluang. Kita sebut malam yang mulia, malam yang siapa yang hidupkan malam tersebut, maka Allah akan hidupkan hatinya dikala hati-hati manusia mati. Ulama syarah hati manusia tu mati apabila cinta dunia menguasai hati seseorang itu. Tak ada arah dah. Tak ada arah dah kalau macam tu. Tak ada arah dah. Jadi kita boleh tengok mutakhir ini pun dah boleh nampak dengan jelas apakah manusia sibuk kepada akhirat ataupun kepada dunia. Sedangkan orang yang bijaksana, dia akan melebihkan akhirat. Kenapa bijaksana di sana? Bijak dan bijak tu di sana. Kerana yang kejar akhirat pasti dunia tu akan menyusul. Tetapi kalau dia hanya mengejar dunia, dunia tu terhenti. Sebab tu orang Melayu sebut tadi, selain menghembuskan nafas terakhir, dia kata meninggal dunia. Kalau teruk lagi sikit mati, teruk lagi sikit tak asal sebutlah. Tu bahasa kita halus. 1, 2, 3. Boleh faham tak? Yang Abang Jamil, tu Abang Jamil tu orang tu sebut sampai Abang Jamil, tu tak payah sebutlah. Nak bagi tahu kata halus bahasa kita, bahasa Melayu. Meninggal dunia, tinggalkan dunia. Kembali. Jadi apa selepas Ramadan? Tadi lepas raya kita dah kata. Kemudian hari raya, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sejurus selepas raya kedua. Dah lepas juga Ustaz. Tak apa, kita cerita bagi peringat. Orang yang faham dan orang yang nak berjalan menuju Allah, sebab itu para salafuna soleh setahun sebelum Ramadan dia dah prepare bang. Prepare macam mana? Right after Syawal dia bermula, raya kedua dia dah bermula puasa 6. Raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya keenam, baru 5, raya ketujuh. Direct. Jadi kalau dia direct puasa 6 ni, seafdal puasa 6 sejurus selepas Syawal yang pertama hingga Syawal yang ketujuh direct. Tu. Jangan ada orang buat pelik pula. Sepanjang puasa Ramadan tak puasa, tiba hari raya, bila tiba hari raya semua insan bergembira. Dia seorang puasa. Tu demam namanya. Satu Ramadan dia tak puasa, pelik pasal apa? Aku nak ganti. Tak ada. Itu peliknya manusia. Sebab hari itu tidak dibenarkan puasa, haram berpuasa. Raya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh direct dia puasa. Tapi itulah, kita pun sedia maklum keadaan kita baru dapat raya lepas 2 tahun. Payah sikit, dia kata balik kampung payah. Baik. Cuma tadi saya sebut kepada antum, kenapa saya cerita pasal hari Sabtu 2 hari lepas, bagi yang perasan. Bukan perasan handsome tu, perasan makna dia cakna tarikh. Rupanya hari Sabtu baru ni bang, iaitu 13 Syawal. 13, 14, 15. Apakah hari-hari tersebut? Yang tadi disebut hari-hari putih bang. Hari-hari putih ni dianjurkan berpuasa. Sunat. Jadi itu saya sebutkan kesinambungan daripada Ramadan. Dia nak sambung lagi puasa, dia rindu lagi puasa. Faham tak? Tak. Walaupun tak sama keadaan dia, tapi dia rindu. Sebab tu ketika bulan puasa, Ustaz ni dah lepas. Ya, as a reminder to myself sebenarnya, dan untuk semua. Masa bulan puasa hari tu kita berniat, aku nak puasa 6 lah, aku nak puasa Isnin Khamis lah, aku nak puasa hari putih lah, aku nak witir, nak menjaga lah, aku nak baca Quran. Niat tu bila bang?
yang dia niat itu dapat pahala niat disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan dapat 70 kali apa nama niat dia apa berkat Ramadan tu dia dapat pahala niat tu supaya apa dia? Supaya dapat kelebihan Ramadan, pada di situ dia dapat ya, dan dia dapat teruskan kesinambungan itu di luar Ramadan. Puasa 6 direct 6 hari. Baru ni yang tadi saya sebut Sabtu, betul 2 hari lepas. Kalau orang perasan 13, 14, 15. Hari ni 15. Tu. Hari ni yang kenduri banyaknya dengan semalam pasal kita baru start kan. Jadi memang siapa yang puasa time ni memang lagi mujahadah pasal Sabtu dah start. kenduri kendara 14 dengan hari ni straight direct. Kenduri kahwin lagi, kalau orang kata kenduri akikah lagi, macam kecoh elio tu, kambing dan sebagainya. Nasi minyak kalau orang kahwin. Masya Allah. Tetapi kalau dia mujahadah, apa dia dapat? Yang pertama bang, 13, 14, 15 hari-hari putih, dapat pahala hari-hari putih puasa. Nombor 2, dapat pahala apa dia? Puasa apa dia? Tu 6. Dapat puasa 6. Dah dapat 2 pahala, 2 kali niatkan. Tiba istimewanya pada hari ni, kalau tuan-tuan perasan, hari ni hari Isnin, pahala Isnin. Nombor 2, hari ni kalau dia belum start puasa 6, dapat pahala puasa 6. Dan yang ketiga, kalau dia puasa hari ni, dah 3 hari lepas dia puasa, dapat pahala puasa hari putih. Nampak 3 dah? Ke 1 2 3. Kenapa? Kalau kita, sebab saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan cakna tarikh ya, cakna waktu, tarikh, timing ya, date sebab kalau insya-Allah kalau bulan tahun hadapan kita panjang umur, lepas Ramadan kita cakna tarikh tu. Sebab biasanya dia akan lekat kepada 3 ni. 3 ni akan lekat satu, sama di Isnin ataupun Khamis. Saya ulang sekali lagi. Biasanya hari putih ni 13, 14, 15 dia akan lekat pada salah satu tarikh, Isnin maupun Khamis. Biasanya begitu. Jadi bila dah lekat macam tu dan dia belum puasa 6 lagi dan dia niat puasa Ayyamul Bid tadi tu, dapat pahala 3 pada hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Ada setengah ulama menyebutkan kalau dia tak start dari 13, 14, 15 tapi dia start 15, 16, 17 pun dikira. Ada pendapat begitu. Kemudian dia sudahkan puasa dia pada hari Khamis minggu ni lah. Minggu ni Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi dia dapat 2 kelebihan. Yang pertama, kalau dia mula daripada Sabtu sampai Khamis, dia dah dapat pahala fadilat apa dia? Berturutan. Faham tak? Berturutan yang tadi kita sebutkan, kalau 2 hingga hari ke-7 kan dapat berturutan. Tu seafdal-afdalnya. Tetapi kalau dia buat yang tadi Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dia dapat juga pahala berturutan, fadilat berturutan. Dan dia mengakhirkan puasa dia dengan puasa apa dia? Hari Khamis dan niat puasa 6 sekali. Dapat tak 2 kelebihan? Di situ penting untuk kita bila kita beramal ya, dengan ilmu yang kita pelajari, supaya kita dapat beramal dengan ada soalan. Okey, semaksimum mungkin. Semaksimum mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pahala puasa ini adalah satu perkara yang besar. Sebab apa kita sebut besar? Kata guru kami ketika kami belajar dengan beliau kitab syarah kepada Syama'il Muhammadiyah An-Nabhani, Syekh Abdul Rahman Muhammad bin Abdul Rahman Al-Wasabi, beliau dia sebut tentang kelebihan puasa ni. Ya. Puasa ni ya, kita minta jauh lah nanti dekat akhirat ya. Dosa dengan Allah, kira minta ampun, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah ampunkan ya, Allah ampunkan. Cuma dengan orang ni masalah ya, dengan makhluk ni masalah. Orang tu kena redha, dia kena maafkan kita. Itu yang kita takut. Kalau ada buat salah dengan orang, justru kalau boleh dekat dunia ni kita settle. Sebab nakut dekat akhirat nanti kalau tak settle,
Takut hasanat kita, pahala-pahala kita dapat ke dia, keburukan dia, kejahatan dia, dosa dia terpalit pada kita. Jadi kontra dah lah, kontra. Kita tak nak macam tu. Kecuali katanya, kecuali ibadat puasa. Apa maksud dia? Sebab puasa ni satu pahala yang Allah bagi, tak ada tahu siapa tahu dia punya. Tak ada siapa, dia punya kelebihan ataupun dia punya ukuran pahala tu tak ada siapa tahu. Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, daripada hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, semua amalan manusia itu untuk dirinya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Taala, hadis kursi, dan aku, kata Allah Taala, yang membalasnya. Maknanya apa dia? Kalau kes tadi berlaku, orang tu minta apa, orang tu apa, dekat akhirat nantilah dia claim begitu begini, kita didakwa sekian begini begitu, hanya satu pahala sahaja yang mendapat, yang masih lagi apa dia, tersisa, masih tersisa. Tak boleh diambil, iaitu pahala puasa. Sebab tu kita puasa sungguh-sungguh. Puasa kena sungguh-sungguh. Sebab apa puasa kena sungguh-sungguh? Kerana itulah antara ibadat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahalanya di dalam khazanah Allah, tak ada batas. Disebut oleh para alim ulama, 3 amalan yang kita anak Adam buat, hamba Allah buat, pahala tak ada batas. Nombor 1 puasa, nombor 2 sabar, nombor 3 nombor 3 memaafkan orang yang menzalimi, bahkan berbuat ihsan, buat baik pada orang yang zalim ataupun khianat ataupun menyakiti kita. Pahala ni 3 amalan tak ada batas. Nombor 1 tadi kita sebut puasa. Berdasarkan hadis Nabi, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila sab'ami'ati dhi'fin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Yang bererti hadis daripada riwayat Bukhari, setiap hasanat, kebaikan, pahala ibadah yang akan aku, yakni Allah Ta'ala, lipat kali gandakan daripada 10 kali ganda hingga ke 700 kali ganda, illa siyam, kecuali puasa, fahuwa li wa ana ajzi bih. Kerana maka ianya, yakni puasa itu untukku, dan akulah, kata Allah, yang sendiri beri balasannya. Tak tahu. Tu tadi kita kata dalil tadi. Hak ni satu khazanah daripada khazanah di perbendaharaan Allah Ta'ala, tak ada siapa tahu kecuali dia. Sebab tu kita kata hak ni buat betul-betul, kerana it might save, barangkali dapat menyelamatkan kita. Itu puasa sungguh-sungguh. Nombor 2 iaitu orang yang sabar. Siapa yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar itulah yang dicukupkan pahalanya, pahala mereka itu tanpa batas. Tak ada batas. Surah Az-Zumar ayat 10. Orang yang sabar ini dia beri pahala tak ada batas. Sekurang-kurang berapa disebut oleh guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, orang yang sabar buat ketaatan diberi ganjaran 300 kali ganda at least. Orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat 600 darajat ataupun kali ganda sekurang-kurang. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah sekurang-kurang 900 darajat. Tapi maksimum ada tak? Tak ada maksimum. Sebab tak ada batas, bi ghairi hisab. Itu sabar. Nombor 3, orang yang memaafkan orang yang berbuat jahat pada kita, bahkan buat baik kepada kita. Tu Allah sebutkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Surah Syuara ayat 40. Allah berfirman, maka barang siapa yang memaafkan, yakni orang yang menzalimi dia, mengkhianati dia, menyakiti dia,
dan berbuat baik, buat baik pula pada orang tersebut, apa dia? Maka pahalanya di atas tanggungan Allah. Di situ tak ada batas. Jadi kita bulan puasa ni di luar bulan Ramadan ni kita nak ambil ni 3 perkara, ya. Apa dia? Puasa, sabar, memaafkan dan buat baik pada orang yang mengkhianati, menzalimi, menyakiti kita. Ini pahala yang tak ada batas. Kita ni nak saki baki umur kita ni yang kita tak tahu bila sampai ke dak Ramadan kita nak pulun. Sebab tak tahu jumpa Ramadan ke tidak. Sebab tu kita minta akan dapat jumpa juga. Sebab itu bulan raya ni kita buat persediaan. Puasa sunat kita, ya, solat tarawih kita ganti dengan solat malam kita, solat witir kita, tadarus kita yang kita buat Ramadan kita teruskan, tadarus kita, tadabbur kita teruskan. Apatah lagi majlis-majlis ilmu jangan kita tinggalkan. Kita sedia maklumlah berapa ramai orang kat dalam masjid surau kita pada ketika Ramadan. Semangat itu kuat, ya. Antara lain, ya, kita telah pun dibantu oleh Allah Ta'ala, ya, berkat baginda Nabi SAW. Syaitan itu telah pun dirantai, diikat, dicampak ke laut. Tapi lah ni lepas Ramadan kita yang ke laut. Gitu. Kita ke laut dah macam mana? Dan ni kita kena faham benda ni. Kita kena duduk dalam suasana. Syukur kepada Allah tempat ni surau An-Nur kita, masya-Allah, ya, suasana yang baik, ya. Kita saling mengingatkan sahabat kita dan juga, ya, saya yakin tidak sedikit daripada hamba-hamba Allah yang pada bulan Ramadan tu dia berubah. Banyak sebenarnya, ya. Bulan Ramadan tu Allah Ta'ala bagi petunjuk, hidayah kepada dia, taufik untuk datang ke masjid surau dan terus doa kepada Allah agar dia dapat istiqamah, dia dan kita lah, yang kata engkau saja hang kan baru berubah, tak, dengan kita sekali untuk kita dapat istiqamah. Istiqamah terus sampai bila? Sampai akhir hayat kita, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi lepas Ramadan tak di amalan yang kita kena lebihkan, juga kita teruskan apa yang kita buat, juga sedekah, ya, sedekah kita dan sebagainya, ya. Perlu kita beramal dengan apa yang kita buat pada Ramadan. Kita tahu pahalanya berganda-ganda. Tapi dah habis Ramadan, stop ke? Tak, teruskan hingga apa? Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Ramadan yang seterusnya. Tadi kita sebut para salafun salih buat persediaan setahun sebelum Ramadan. Bila dia start tu? Syawal lah ni, dia Syawal. Ataupun paling tidak dia buat preparation 6 bulan sebelum. Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi SAW tu dia dah start dah, gear dah. Gear 1, gear 2, gear 3. Dia tak ada. Ataupun paling tidak ada setengah orang start bulan Rajab, dia dah start Syaban, dia start kemudian Ramadan 3 bulan sebelum. Jadi kalau kita tahun ni kita start 3 bulan awal preparation untuk Ramadan, boleh kita upgrade sama ada 6 bulan sebelum ataupun setahun sebelum. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan yang seterusnya, amin ya rabbal alamin. Teruskan amalan kita, teruskan ibadat kita. Sebab apa? Sebab apa dia? Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang sejati. Bukan sahaja pada Ramadan saja kita buat amal ibadah, tetapi di luar Ramadan. Kerana di luar Ramadan pun kita hamba Allah, di bulan Ramadan pun kita hamba Allah. Cuma bukan kita sebutkan ini untuk menafikan Ramadan. Jangan salah faham tu. Maknanya momentum ataupun kekuatan yang kita dapat pada bulan Ramadan itu kita dapat teruskan pada bulan-bulan seterusnya. Umpama kita charge bateri iman kita pada bulan Ramadan, moga boleh sustain sebelum Ramadan yang seterusnya. Ini kita manusia. Kita manusia begitu. Secara ghalibnya kita manusia ni macam mana? Para malaikat imannya tak berubah, maintain.
Para nabi dan juga rasul, iman mereka tidak turun langsung, bahkan naik. Itu nabi rasul. Kita punya iman turun naik. Turun naik. Dia memang sebab ada 4 faktor, yang 4 musuh manusia yang senantiasa menghalang kita dari mendekati Allah. Syaitan nombor 1, aduwwum mubin, sebagaimana disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Lagi apa? Nafsu. Kita tak boleh nafsu kita. Saya pun nak stop juga 7.15 ni, bukan 7.30. Tapi bila ada abang-abang dah tengok TV pula, tengok telefon dia, telefon pula, tengok jam dia, kita berhenti sekarang lah. Tu jadi itu kita faham ya. Tapi yang nak balik kampung ke apa, tak ada masalah lah, boleh lah, ni cuti kan. Ketiga, makhluk ya, yang bawa kita kepada kejahatan. Dan yang keempat, dunia yang melalaikan. Jadi 4 musuh ni kita kena kenal. Musuh kita bukan sesama kita, tetapi 4 musuh ni yang utama. Justru apa selepas Ramadan, maknanya apa yang dalam Ramadan kita bawa di luar Ramadan, ya, teruskan. Sampai bila? Sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita kehidupan lepas Ramadan ni jauh lebih baik daripada Ramadan yang seterusnya. Seperti yang saya sebut pada awal kuliah, yang terkejut bukan raya mengejut, yang terkejut Ramadan ya, seolah-olah meninggalkan kita, tak say goodbye pun pada kita. Gitu. Apakah tidak kalau Sabah tu apa? Dekat Sabah tarawih tu dah 4 rakaat. Tapi tak apa, tu semangatlah kata. Subhanallah. Justru kita beringatlah, sama juga hikmah kata ulama, iaitu kita mati pun mengejut, tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala. Yang penting persediaan. Apa dia? Persediaan. Ada orang kata mati yang ada tulis tanda-tanda tu khurafat. Dia kata, saya nak beritahu, orang kalau nak lahir anak ada tanda tak bang? Dah habis cerita. Kalau tanda ada lahir, orang nak kahwin pun ada tanda, ini kan pula orang nak mati. Sama kita buat preparation sahaja, tak tahu bila. Cuma kata setengah ulama dan aulia, antara karamah, antara kemuliaan yang Allah kurniakan kepada setengah hamba-hambanya, dia tahu bila. Dia tahu bila tu makna sedialah. Dia sedia dan bersedia. Anytime pun dia sedia. Kalau boleh macam tu, alhamdulillah ya. Faham tak maksud dia? Setengah orang, aku takut mati. Tetapi orang begini, dia bukannya nak mati, tetapi kerana dia bersedia dan bertemu dengan Tuhannya yang dia cintai. Itu kita berharaplah dan berdoa kepada Allah pengakhiran yang baik. Saya mohon maaf salah dan silap. Memang jangan risau, saya punya target 7.15 memang nak habis. InsyaAllah, jangan risau, jangan takut. 7.30 pun boleh, tapi tak apalah, 7.15 pun cantik lah tu ya. Kalau orang nak balik, nak siap, nak pergi beraya ke, 15 minit balik rumah, sekian selesai. Boleh je, boleh, just nice timing. Saya mohon maaf sekali lagi salah dan silap. Rasanya tidak terlambat ya, untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Ni kira ganti kuliah lah. Malam tu, malam raya terkejut tu tak dapat mai Jadi kita gantilah, apa-apa pun kata hutang tu kita kena lunaslah, insya-Allah. Saya berharap kita semua selamat dunia akhirat. Hari raya yang sebenar adalah hari, kata Sayyidina Ali, kita tak buat maksiat sama sekali kepada Allah, bertemu Allah Ta'ala ya, ketika mana kita di akhirat kelak. Dan kita moga-moga berkumpul semula di akhirat, amin ya rabbal alamin, sebagai saudara, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan yang